Assalamualaikum, saya Muaz Safing. Hari ini kita akan baca buku Rumah yang Tidak Dimasuki Syaitan. So, boleh boleh tahan sebenarnya, tebal juga lah buku ni sebenarnya pun. Okay, so kita tengok pada isi kandungan dia. Mula-mulanya, first apa benda kita kena faham? Mengenal sifat-sifat jin, golongan-golongan jin, sifat-sifat syaitan, tipu daya syaitan, kisah Nabi Musa dengan Iblis, janji-janji syaitan, bentuk-bentuk tipu daya syaitan, senjata orang mukmin bagi menghadapi tentera syaitan, pintu-pintu syaitan untuk menembus ke dalam hati manusia, mengenal pula malaikat palsu, pasal malaikat pula, mengenal malaikat dan tugas-tugasnya, sifat-sifat orang mukmin, sifat-sifat penting bagi orang beriman, rumah takwa, tanda-tanda rumah yang tidak dimasuki syaitan, rumah yang penghuninya bersih dan berzikir, rumah penghuni yang rukuk dan sujud, rumah yang penuh dengan kejujuran dan menepati janji, rumah yang penghuninya makan dan minum dari yang halal, yang mengekalkan silaturahim, yang berbakti kepada ibu bapa, yang dihuni oleh suami isteri yang soleh, yang melaksanakan hak dan tanggungjawab, yang menjaga rahsia rumah tangga dan menjauhi perkara-perkara mungkar. Dan juga penghuni yang terdiri daripada orang yang tawadu, yang penghuni yang suka memaafkan dan berbuat baik, dan sedikit kisah orang yang tawadu, dan rumah yang penghuni yang menjauhi perbuatan tercela, dan rumah yang penuh cinta dengan taat pada Allah SWT. So inilah antara pengenalannya, mukadimahnya. So kita akan buat buku ni seringkas yang mungkin. Kalau boleh kita nak habiskan dalam masa 5 minit je lah, 5-10 minit, paling limit 15 minit. Itu apa pun YouTube benarkan lah, sebab ini adalah sub channel. So limit dia bagi 15 minit saja. Kalau tak boleh lah cerita 1 jam 2 jam ke. Tapi itu saya punya official YouTube channel lah. Tapi yang ni sub channel tu jadi isu sikit. Tapi tak apalah, kita memang saya cuba nak buat benda ni seringkas yang mungkin, bawah 15 minit. Sebab saya pun kalau boleh tak nak habiskan masa lama. So perhaps kita boleh ambil cerita sikit sebanyak, dan kalau ada next discussion, maybe kita boleh buat benda tu di masa akan datang. Okay. Mengenal sifat-sifat jin. Jin diciptakan oleh Allah SWT daripada api, dan ia dapat menjelma ke dalam bermacam-macam bentuk dan rupa. Mereka juga makan, minum, berkahwin dan beranak pinak sebagaimana manusia. Mereka dapat melihat manusia, sedangkan manusia tidak dapat melihat mereka. Ada jin yang beriman kepada Allah dan ada jin kafir. Dan jin kafir inilah yang dipanggil syaitan. Okay. Jin pula terdiri daripada bermacam-macam golongan sebagaimana juga manusia, di mana di antara mereka ada yang suka berbuat baik dan ada pula yang berbuat jahat. Okay. Okay. Sifat-sifat syaitan. Siapakah itu syaitan? Ada dua pendapat tentang perkataan syaitan. Pertama, lafaz syaitan itu diambil daripada syaitana, yang artinya jauh. Dinamakan demikian kerana syaitan itu jauh dari kebenaran dan rahmat Allah. Kedua, berasal daripada lafaz syata, yang artinya terbakar. Syaitan kerjanya terus-menerus merayu dan menggoda manusia agar mengikuti nafsu dan syahwatnya. Setiap manusia ditelemani oleh syaitan, maka orang-orang yang selamat daripada godaannya adalah orang yang dijaga dan dilindungi Allah SWT. Okey. Apa cerita yang seronok ya untuk dibicarakan? Tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan pada hari kiamat, yakni ketika hari perhitungan amal, akan terjadinya perdebatan antara manusia dan syaitan. Al-Quran telah menerangkan tentang menuduh antara syaitan dengan manusia yang ditipunya sebagaimana firman Allah SWT. Dan berkatalah syaitan, tak kala perkara hisab telah selesai, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku mungkiri janjiku. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh kerana itu, janganlah kamu menyalahkan aku, tetapi salahkanlah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolong aku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang yang zalim itu mendapat sisaan yang pedih. So
Jadi wajiblah bagi orang-orang yang berakal sentiasa berwaspada terhadap bahaya musuh syaitan ini yang telah jelas menunjukkan permusuhannya terhadap manusia sejak masa Nabi Adam berada di dalam syurga lagi. Syaitan telah memberikan usia semata-mata untuk memperdayakan manusia. Dari masa ke semasa Allah telah memberi amaran kepada manusia akan tipu daya syaitan itu, sebagaimana firman Allah, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui, dan menyatakan kepada Allah lagi. Surah Al-Baqarah ayat 168 hingga 169. Itulah. Okey, jadi janji-janji syaitan. Ketahuilah bahawa teman jahat yang menyertai manusia itu sentiasa menghibur agar mengejarkan maksiat dan menjanjikan pertolongan di dunia kepadanya. Teman jahat itu juga berjanji kepada manusia bahawa dia tidak akan membiarkan bersendirian di akhirat kelak, dan dia berjanji bahawa dirinya dapat membantu mengelakkan dari bersesak yang pedih. Apakah janji seperti itu benar ataupun sekadar tipu helah syaitan belaka? So, tipulah kiranya kan. Bentuk-bentuk tipu daya syaitan. Bentuk-bentuk tipu daya syaitan. Syaitan memujuk manusia supaya mengikuti tipu helahnya dengan membisikkan bahawa suatu perbuatan itu membuka pintu kemaafan. Maka terheretlah manusia ke jurang kehancuran. Sementara manusia menderita dan sengsara, syaitan tertawa bergembira di atas penderitaan itu. Bahkan mereka mencaci mangsanya dan mengaku tidak bertanggungjawab ke atas perbuatan itu. Betul-betul busuk juga lah teknik si syaitan ni lah kan. Yang kedua, bentuk tipu daya syaitan yang lain ialah menakut-nakutkan orang yang mukmin yang ingin berjuang di jalan Allah dengan besarnya kekuatan atau tentera syaitan dan teman-temannya. Akibatnya, orang mukmin takut untuk berperang, tidak mahu berjuang dan takut untuk beramar makruf nahi munkar. Inilah bentuk tipu daya syaitan yang besar dan paling berbahaya terhadap orang muslim, orang yang beriman. Itulah. Jadi, macam mana? Apakah senjata orang mukmin bagi menghadapi tentera syaitan? Kita ada 19 tips. Membaca bismillah setiap kali hendak memulakan sesuatu pekerjaan. Memperbanyakkan zikir dan istighfar kepada Allah. Banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim. Tip yang keempat, usahakan jangan tidur berseorangan. Okey, tapi kalau single tak apalah. Dan elakkan daripada tidur di tempat yang tidak suci. Tapi betul juga, jangan tidur seorang-seorang, jangan tidur kat tempat yang gelap, bilik yang besar, lepas tu gelap, lepas tu dia rasa lain macam sikit kan. Sentiasa membaca doa pagi dan doa petang, bersiwak kerana ia dapat mendekatkan para malaikat kepada anda. Melaksanakan solat jemaah setiap waktu. Sebelum tidur hendaklah mengambil wuduk, membaca ayat kursi dan mu'awizatin. Tidak mendengar muzik dan nyanyian yang melalaikan, memakai hijab, membaca istiazah dan membaca Al-Quran, membaca istiazah ketika masuk tandas, banyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW, bertabat dan beristighfar, membaca 13 ayat dari surah Ghafir dan ayat-ayat akhir surah Al-Baqarah, ayat 284, 285, 286. Membaca surah Yasin setiap pagi, tidak melambat-lambatkan mandi hadas besar kecuali uzur, meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan, dan yang terakhir, membiasakan diri dengan amalan membaca doa-doa perlindungan. Salah satunya ialah contoh, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu kami berserah diri, hanya kepadamu kami bertaubat, dan hanya kepadamu kami kembali. Okey. Pintu-pintu syaitan untuk menembusi ke dalam hati manusia.
Satu, yang ni kita ada 15. Satu, kebodohan, marah, cinta dunia, panjang angan, rakus, tamak, bakil, suka pada pujian, riak, ujub dan sombong, takut dan gelisah, buruk sangka, memandang rendah orang yang lain, memandang rendah akan dosa-dosa, merasa aman dari pembalasan Allah SWT, dan putus asa daripada rahmat Allah SWT. Okay. Lepas tu, benda-benda berkaitan dengan mengenal malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat adalah hamba-hamba yang mulia. Mereka diciptakan daripada Allah SWT, daripada nur, cahaya, tidak pernah membantah apa benda yang telah diperintahkan oleh Allah, dan tetap mengerjakan apa benda yang telah diperintahkan oleh Allah. Mereka dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk yang cantik, tidak berkahwin, tidak beranak dan tidak berjantina, lelaki atau perempuan, dan juga tidak makan dan tidak minum. Mereka menghabiskan masanya hanya beribadah kepada Allah. Di antaranya ada yang berdiri bertakbir kepada Allah beribu tahun, ada yang pula yang rukuk membesarkan Tuhannya beribu tahun, dan ada pula yang sujud bertasbih kepadanya beribu tahun lamanya. Para malaikat itu tidak termasuk orang yang dikenakan taklif dan tidak diutus rasul kepada mereka, kerana mereka diciptakan atas dasar taat. Tidak akan terjadi maksiat di kalangan mereka, dan mereka makhluk yang maksum, suci daripada melakukan maksiat. So, dah 11 minit dah. Wow, banyak juga Tugas-tugas malaikat sebagai penyampai wahyu dan risalah Allah kepada para rasul dan para nabi, menemani manusia, pencatat amal manusia, menjaga manusia, mententeramkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin, untuk beribadah, penanggung arash, penjaga neraka. Sifat-sifat orang mukmin, sifat-sifat orang mukmin, sifat-sifat orang mukmin. Dan daripada firman Allah SWT, artinya adalah hamba-hamba Tuhan yang maha menyayang itu ialah orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, dan apabila ada orang jahil yang menegur mereka, mereka menyatakan ucapan yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, dan orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam daripada kami. Sesungguhnya azabnya itu kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak melebih-lebih dan tidak pula kedekut, dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah yang demikian. Dan orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain berserta Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian, nescaya dia mendapat pembalasan dosanya. Okey. Jadi apa lagi kita boleh cakap kat sini? Banyak sebenarnya, banyaknya benda yang ingin diberitahu. Okey, kita pegang part ni, lepas tu kita buat part nombor 2. Okey, ini yang terakhir. Sifat-sifat penting bagi orang Muslim, bagi orang yang beriman, berjalan di atas muka bumi dengan sabar dan tawaduk, sederhana dengan mencontohi akhlak Rasulullah. Sifat terindah yang diberikan kepada orang mukmin adalah hal ini adalah menjadi rahib pada waktu malam dan menjadi pahlawan di siang hari. Maksudnya orang mukmin yang baik adalah mereka yang mengisi malam-malam dengan berzikir dan bersujud kepada Allah, dan apabila datang siang mereka melompat ke atas kudanya untuk berjuang dan berperang. Inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah yang bermaksud mereka melalui malam-malam mereka dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Sifat-sifatnya lagi tidak boros. Okey. Tidak menyekutukan Allah SWT, tidak menjadi saksi palsu, ahli doa, dan itu yang terakhir. Kita akan sambung pada part tu nanti ya.